Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk iaitu peranan kerajaan Malaysia dalam memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Pensyarah yang membimbing kami bagi subjek ini ialah Puan Marliana binti Abdullah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Nadira Zakia binti Muhammad Nazmi, 20BS 02011, Nurul Nazihah binti Jamaluddin, 20BS 02001, Nur Faizah binti Daiman, 20BS 02013, dan Khadijah Zulfa binti Muhammad Ridwan, 20BS 02021. Pandemik COVID-19 telah mengakibatkan dunia melalui satu fasa yang paling mencabar di dalam sejarah. Impak dan implikasi daripadanya tercetus krisis ekonomi dan kesihatan di serata dunia. Pelbagai situasi baru telah wujud seperti penutupan sempadan negara, kekangan laluan di jalan raya dan paling meresahkan ialah bekalan ekonomi global terpaksa diberhentikan secara berkala. Perkara ini adalah untuk membendung daripada berlakunya penularan pandemik COVID-19. Malaysia merupakan negara yang tidak terkecuali daripada implikasi pandemik ini. Dalam slide kami hari ini, kami akan menceritakan dan menjelaskan senario COVID-19 yang berlaku di seluruh negara, terutamanya di Malaysia, peranan serta perancangan kerajaan dalam menstabilkan dan memulihkan ekonomi negara dan rakyat. Pada slide yang pertama, saya akan menceritakan kepada anda semua tentang senario COVID-19 yang berlaku di serata dunia. Keselamatan ekonomi negara adalah keutamaan negara-negara pada hari ini berbanding dengan ketenteraan. Jika ekonomi sesebuah negara lumpuh, maka lumpuhlah negara tersebut. Ini adalah kerana kebanyakan negara percaya bahawa kestabilan ekonomi adalah kunci kepada kestabilan sesebuah negara, khususnya dari segi dalaman negara. Kes pertama COVID-19 yang melanda dunia telah direkodkan di wilayah Hubei, China pada 17 November 2019. Negara-negara telah mengambil tindakan seperti mana yang disarankan oleh WHO dan para saintis seperti melakukan perintah berkurung lockdown terhadap pergerakan rakyat, memakai pelitup muka iaitu face mask, penjarakan sosial antara individu dan kerap mencuci tangan atau menggunakan cecair pembasmi kuman iaitu hand sanitizer. Insiden rusuhan dan tunjuk perasaan dari kalangan rakyat telah tercetus di beberapa buah negara akibat serangan wabak COVID-19. Antaranya adalah insiden yang berlaku di Ivory Coast, di mana penunjuk perasaan telah memusnahkan pusat rawatan coronavirus yang dikatakan telah dibina di kawasan yang sesak dan berhampiran kediaman mereka di Abidjan. Adapun di Lagos, Nigeria, rusuhan dicetuskan di tapak pembinaan oleh pekerja pembinaan yang menentang perintah berkurung, yang mana perintah tersebut dikeluarkan oleh kerajaan Nigeria bagi membendung pandemik COVID-19 di negara tersebut. Penyebabnya adalah situasi yang dialami pekerja-pekerja tersebut yang kebanyakannya mereka hidup dalam kemiskinan telah mendakwa bahawa pemerintah tersebut telah menjejaskan pendapatan mereka. Yang mengejutkan adalah bukan sahaja rakyat biasa yang melakukan rusuhan. Bahkan disebabkan pandemik ini, golongan profesional juga tidak terkecuali dari melakukan tunjuk perasaan. Antara kes yang tercatat ialah di Quetta, Pakistan, seramai lebih 100 orang doktor dan paramedik melakukan tunjuk perasaan kerana kekurangan peralatan keselamatan peribadi seperti pelitup muka dan goggle. Akibat dari tunjuk perasaan ini, seorang doktor dan jurawat telah meninggal dunia kerana terdedah kepada COVID-19. Manakala sekurang-kurangnya 24 orang pekerja perubatan diuji positif COVID-19 pada bulan Mac 2020. Negara-negara Eropah seperti Spanyol, Ireland, Itali dan lain-lain juga tidak terkecuali daripada melakukan tunjuk perasaan dan rusuhan. Kejadian rusuhan di Spanyol adalah disebabkan penunjuk perasaan mendesak supaya perintah berkurung oleh kerajaan dibatalkan kerana bagi mereka ianya memberi kesan buruk kepada pekerjaan dan ekonomi negara. Pada bulan Mac 2020 sahaja, dilaporkan seramai 1 juta pekerja di Spanyol telah hilang pekerjaan dan ramalan menjangkakan bahawa ekonomi Spanyol akan menyusut sebanyak 12% akibat kesan pandemik COVID-19. Adapun di Malaysia, kes pertama COVID-19 dilaporkan iaitu pada 25 Januari 2020 dan jangkitan baru berlaku hampir setiap hari. Jadi, bagaimanakah negara kita Malaysia mengekalkan keamanan dan keharmonian dalam negara? Seperti mana yang anda lihat di dalam slide, Malaysia telah mengambil 2
iaitu yang pertama, dengan membendung wabak COVID-19 daripada terus menular di dalam negara. Tidak kisah sama ada wabak tersebut datang daripada luar ataupun dalam negara sendiri. Yang kedua adalah dengan memastikan ekonomi negara dan rakyat tidak terjejas daripada ataupun akibat langkah-langkah pembendungan wabak COVID-19 dari menular yang dilaksanakan. Ini adalah kerana kerajaan sedar bahawa dengan terjejasnya ekonomi, maka akan terjadi implikasi ataupun kesan yang buruk. Banyak inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan bagi mengekang wabak ini daripada terus menular. Antaranya adalah dengan mengeluarkan kepada kita semua iaitu Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi seluruh negeri di Malaysia, yang mana perintah tersebut bermula daripada 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Perintah ini dikeluarkan selaras dengan peruntukan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Adapun peranan kerajaan Malaysia dalam memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi akibat pandemik COVID-19 yang melibatkan ekonomi negara dan rakyat akan diterangkan oleh saudari-saudari sebentar saja lagi. Nama saya Nurul Nazihah binti Jamaluddin, nombor matrik 20BS02001. Slide yang seterusnya adalah berkenaan perancangan pengukuhan, iaitu inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan dalam memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara dan juga rakyat. Yang pertama, mengurangkan kesan kelembapan ekonomi akibat COVID-19. Langkah-langkah yang telah diambil untuk membendung pandemik COVID-19 iaitu Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah memberikan kesan yang serius kepada ekonomi negara. Menyedari keadaan tersebut, kerajaan telah memperkenalkan beberapa pakej rangsangan ekonomi dengan sasaran untuk mengurangkan kesan kegawatan ekonomi dan pada masa yang sama merangsang pemulihan ekonomi jangka pendek dan sederhana. Yang pertama, pakej rangsangan ekonomi. Pakej rangsangan ekonomi dengan jumlah peruntukan sebanyak 20 bilion ringgit Malaysia ini telah diumumkan pada 27 Februari 2020 dengan sasaran untuk mengurangkan impak krisis. Manakala, pakej rangsangan ekonomi prihatin merupakan satu pakej penambahbaikan kepada pakej rangsangan ekonomi. Prihatin ini telah diumumkan pada 27 Mac 2020 dengan jumlah sebanyak 250 bilion ringgit Malaysia disediakan untuk meringankan beban rakyat. Yang mana hampir 128 bilion ringgit Malaysia adalah untuk perlindungan dan kebajikan mereka dan 100 bilion ringgit Malaysia pula adalah untuk sokongan perniagaan, manakala 2 bilion ringgit Malaysia lagi adalah khusus bagi mengukuhkan ekonomi. Secara ringkasnya, inisiatif prihatin ini adalah mengikut 3 asas, iaitu melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan mengukuhkan ekonomi. Seterusnya adalah pakej rangsangan ekonomi prihatin SME. Ianya telah diumumkan pada 6 April 2020 dan bernilai sebanyak 10 bilion ringgit Malaysia untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS dan PKS Mikro dalam menangani impak pandemik dan PKP. Di bawah pakej ini telah diperuntukkan dana tambahan sebanyak 7.9 bilion ringgit Malaysia untuk program subsidi upah dan 2.1 bilion ringgit Malaysia untuk geran khas prihatin. Ini semua adalah bertujuan untuk mengekalkan daya tahan di samping meringankan beban kewangan PKS, iaitu perusahaan kecil dan sederhana. Yang terakhir adalah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, iaitu Penjana. Kerajaan Malaysia telah mengumumkan penjana pada 5 Jun 2020 sebagai strategi untuk memulihkan ekonomi selepas melalui fasa melandaikan keluk jangkitan COVID-19. Sebanyak 35 bilion ringgit Malaysia dana yang telah diperuntukkan di bawah pakej rangsangan ini. Pakej ini menawarkan insentif untuk pengambilan pekerja dan memperluaskan skop subsidi upah, juga merangkumi insentif untuk mengadaptasi teknologi bagi memudahkan pembelajaran jarak jauh dan bekerja dari rumah. Juga terdapat bantuan tambahan yang diberikan kepada golongan mudah terjejas untuk terus menyokong dan memelihara kebajikan mereka. Konklusinya, pakej prihatin yang disediakan kerajaan sebahagian besarnya bertujuan untuk mengurangkan impak kelembapan ekonomi akibat daripada pandemik, manakala pakej penjana pula memberi tumpuan kepada pemulihan aktiviti ekonomi jangka pendek, khasnya tempoh baki tahun 2020. Nama saya Khalidah Zulfa binti Muhammad Ridwan, nombor matrik 20BS02021. InsyaAllah pada slide yang seterusnya, saya akan membicarakan tentang perancangan kerajaan dalam ekonomi negara. Seperti yang kita tahu, negara kita sedang dilanda wabak COVID-19 di mana COVID-19 ini memberi impak yang sangat besar kepada negara dari pelbagai aspek.
Antaranya ialah ekonomi. Jadi di sini saya akan menyebutkan fokus utama rancangan Malaysia yang ke-12 bagi membina dan merancang ekonomi negara. Fokus yang pertama, kerajaan ingin merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi. Fokus ini tertumpu kepada usaha mengembalikan lagi semula momentum pertumbuhan ke semua sektor-sektor ekonomi dan mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru. Pertumbuhan yang baru ini beberapa industri yang strategik dan berimpak tinggi, iaitu elektrik dan elektronik, perkhidmatan global, industri halal, kreatif, pelancongan dan sebagainya. Adapun yang kedua, kerajaan ingin meningkatkan lagi kesejahteraan keluarga Malaysia, di mana kesejahteraan hidup ini adalah hak asasi manusia dan hak ini tidak boleh dinafikan. Dalam situasi pandemik COVID-19 ini, rakyat terlalu meletakkan harapan yang tinggi kepada kerajaan. Maka kerajaan membuat perancangan dengan mencari jalan yang terbaik untuk memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia dalam pelbagai aspek, terutamanya penjagaan kesihatan dan penyediaan kediaman yang berkualiti. Adapun yang ketiga, kerajaan ingin memantapkan lagi keselamatan dan ketenteraman awam, di mana keselamatan rakyat ini dan kedaulatan negara merupakan perkara asas bagi memastikan keamanan dan kestabilan Malaysia. Antara inisiatif yang akan dilaksanakan merangkumi langkah menambah baik kesiapsagaan, kawalan sempadan dan penguatkuasaan dan mempertingkatkan lagi ketenteraman awam, juga mengukuhkan keselamatan dan pertahanan cyber serta menjaga bajikan anggota. Adapun yang terakhir, seperti yang kita lihat, kerajaan ingin membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang-jurang pendapatan, di mana isu kemiskinan ini menjadi sangat dahsyat apabila pandemik COVID-19 ini melanda. Jadi, bagi menangani isu kemiskinan ini dan kesenjangan pendapatan ini, kita perlu belajar, yakni masyarakat dan kerajaan perlu belajar daripada kejayaan yang dicapai oleh beberapa negara yang lain. Maka, inisiatif membasmi kemiskinan tegar untuk memastikan rakyat miskin, termasuklah miskin bandar, dibantu melalui pendekatan keseluruhan negara. Unit khusus pada peringkat persekutuan dan di pejabat daerah akan ditubuhkan, di mana usaha yang lebih bersepadu akan dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan dan menangani kenaikan kos sara hidup isi rumah B40 serta kumpulan mudah terjejas. Bantuan bersasar seperti pemberian wang tunai dan perlindungan sosial akan diteruskan kepada mereka yang layak. Nama saya Nur Faizah binti Daimai, nombor matrik 12BS02013. Jadi sebentar tadi kita telah dengarkan dari rakan-rakan saya yang telah membentangkan inisiatif-inisiatif kerajaan dalam menangani kemelesetan ekonomi dari sudut ekonomi negara. Kali ini saya pula akan menghamparkan peranan kerajaan Malaysia dalam memastikan pemulihan ekonomi akibat pandemik COVID-19 dari sudut ekonomi rakyat, iaitu dengan cara kerajaan mentransformasikan ekonomi rakyat. Mentransformasikan di sini membawa maksud kerajaan akan melakukan perubahan-perubahan penambahbaikan terhadap pemulihan ekonomi rakyat. Antaranya ialah yang pertama sekali, kerajaan telah melancarkan Pelan Pemulihan Negara iaitu PPN. Pada tahun 2021 yang lalu, tidak sampai 2 minggu kita melangkah masuk ke tahun 2021, Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah mengumumkan sekatan pergerakan baharu di seluruh negara bagi membendung lonjakan kes COVID-19 selepas Malaysia merekodkan kenaikan kes baharu yang amat dahsyat sekali. Tambahan pula kes kematian yang makin memuncak. Berikutan hal ini, kerajaan telah melaksanakan PKP 2.0 dan 3.0 dan pada ketika ini kerajaan mengehadkan sektor ekonomi utama sahaja yang dibenarkan beroperasi, iaitu antaranya ialah sektor pembuatan, sektor pembinaan, sektor perkhidmatan, sektor perdagangan, sektor pengedaran dan sektor perladangan. Dan sebenarnya hal ini
sekali lagi telah membawa kejutan baharu kepada rakyat sekaligus memberi kesan penguncupan ekonomi negara. Walaupun penguncupan dan kesan PKP pada tahun 2021 tidak seteruk tahun 2022, namun ia memaksa pihak kerajaan untuk menyelaraskan unjuran pertumbuhan ekonomi. Jadi bagi menangani kegawatan ekonomi ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan Pelan Pemulihan Negara iaitu PPN 4 fasa yang bertujuan untuk memastikan kehidupan kembali normal menjelang akhir tahun 2021. Pelan Pemulihan PPN Negara ini merupakan strategi untuk keluar daripada pandemik COVID-19. Jadi persoalan di sini, apakah antara perubahan-perubahan yang kerajaan lakukan dalam Pelan Pemulihan Negara ini? Pada 15 Ogos yang lalu, kerajaan telah mula melonggarkan sekatan dan membenarkan lebih banyak sektor perniagaan memulakan semula operasi di bawah fasa 1 PPN yang terpakai kepada mereka di mana disyaratkan mesti lengkap vaksinasi dan pematuhan SOP secara ketat. Dan menurut Perdana Menteri kini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Dewan Rakyat juga telah menyatakan kewajaran pembukaan 11 sektor ekonomi seperti kedai cuci kereta, kedai elektrik, kedai barang rumah, kedai perabot, kedai peralatan, kedai aksesori kereta, pengedaran jualan kereta, pasar raya, kedai pakaian, kedai barang kemas dan kedai gunting rambut. Dan mengapakah sektor-sektor ekonomi perlu diberi perhatian sebenarnya? Hal ini kerana langkah mengurung rakyat tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang sesuai pada masa kini, malah dikuatiri akan mendatangkan lebih banyak implikasi termasuk kesihatan mental. Sekaligus kita perlu memberi keutamaan dengan membuka sektor-sektor ekonomi secara meluas. Pembukaan sektor ekonomi ini bukan sahaja dapat membantu mempercepatkan pemulihan ekonomi, malah memberikan peluang dan ruang untuk rakyat memperbaiki hidup masing-masing, terutamanya sektor yang berorientasikan buruh, kerana sektor ini menggajikan ramai pekerja dan apabila perniagaan dibuka, ramai pekerja yang akan mendapat pekerjaan. Seterusnya, yang kedua, inisiatif kerajaan memulihkan ekonomi rakyat dengan cara memastikan agenda keterangkuman jurang digital melalui jaringan prihatin dari aspek pelan data dan perkhidmatan jalur lebar 5G. Mesti kita tertanya-tanya, sebenarnya apakah perkaitannya kerajaan memberikan pelan data percuma ini dengan pemulihan ekonomi rakyat? Jadi, mari kita telusuri apakah kesinambungannya. Kerajaan telah mewujudkan satu program yang dinamakan Program Jaringan Prihatin, dan program ini adalah sebahagian daripada agenda keterangkuman digital negara bertujuan untuk meringankan beban 8.4 juta penerima bantuan prihatin rakyat. Menerusi itu, kerajaan telah memberikan bantuan melalui sejumlah RM1 bilion bagi melanggan pelan data bulanan sekaligus bantu mengurangkan kos untuk pembelian peranti mudah alih. Kerajaan juga akan memastikan keluarga B40 iaitu yang berpendapatan RM5,000 ke bawah yang mempunyai anak terutamanya yang bersekolah mestilah menerima manfaat daripada inisiatif jaringan prihatin ini seperti mana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui program Pemerkasa Mac lalu. Untuk kita lebih faham lagi, apabila kerajaan menyalurkan bantuan langganan data secara percuma terutamanya kepada golongan yang memerlukan, hal ini sedikit sebanyak akan membantu ibu bapa memberi tumpuan pada perkara lain yang lebih utama lagi. Contohnya seperti isi rumah yang mempunyai tanggungan 10 orang anak yang masih bersekolah ataupun berpengajian tinggi seperti kita. Di mana lebih-lebih lagi kita sendiri tahu, sesi pembelajaran kini telah dilaksanakan 100% atas talian. Sejak dilanda COVID-19, anak-anak lebih tertumpu memerlukan jaringan internet yang secukupnya. Kira-kira sebulan anggaran kasar RM50 yang diperlukan bagi seorang. Jadi, bagaimana untuk mereka di luar sana yang susah, yang mempunyai ramai tanggungan? Pasti akan merasai bebanan ini. Oleh yang demikian, dengan cara ini sedikit sebanyak akan mengurangkan beban ekonomi ibu bapa di bawah golongan B40. Mereka boleh menyimpan kewangan yang sepatutnya disalurkan ratusan ringgit kepada pelan internet anak-anak, tapi kini tak perlu risau lagi dan boleh membuat perbelanjaan keperluan lain. Tetapi, bukan itu sahaja, kerajaan juga telah menyediakan kemudahan jalur lebar kepada keluarga Malaysia di 47 kawasan perindustrian dan 630 buah sekolah terutamanya di luar bandar. Seperti landscape teknologi baharu yang kita maklum kini, kerajaan telah menyediakan perkhidmatan 5G yang lebih baik dan pantas. Di samping itu, di sinilah perkaitan ekonomi rakyat dengan kemudahan jalur lebar ini. Ianya akan merapatkan lagi jurang digital serta mencipta peluang pekerjaan baharu, terutamanya untuk nomad digital iaitu golongan yang menjana pendapatan secara dalam talian tanpa lokasi fizikal yang tetap, atau kita gelar kini work from home. Golongan ini juga sekaligus berpotensi akan menyumbang kepada ekonomi negara, terutamanya sebagai pelancong. Yang ketiga pula ialah dengan cara kerajaan menyalurkan bantuan kepada rakyat, iaitu saya mengambil dari sudut bantuan prihatin rakyat BPR. BPR ini merupakan inisiatif jaringan prihatin
sebagai pelengkap kepada inisiatif lain yang bertujuan untuk mencapai matlamat keterangkuman sosioekonomi. Menurut ucapan Tengku Zafrul dalam majlis pelancaran maya jaringan prihatin yang disiarkan menerusi Facebook Kementerian Kewangan pada Mei 2021, kerajaan akan mula melaksanakan pembayaran fasa 2 bantuan prihatin rakyat BPR bernilai 2.75 bilion secara berperingkat dengan mensasarkan golongan B40 dengan berpendapatan 5,000 dan ke bawah. Biasanya BPR ni kita nampak atuk nenek kita yang pergi ambil bantuan ni dekat mana-mana cawangan BSN kan. Tetapi kategori yang layak mohon BPR ini juga boleh terdiri daripada individu bujang, ibu bapa yang tunggal, balu, janda dan sebagainya. Jumlah bantuan yang diberikan adalah berdasarkan pendapatan setiap pemohon. Contohnya, isi rumah yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah akan mendapat bantuan RM500. Individu bujang yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah akan mendapat RM100 dan beberapa kategori lain yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Permohonan ini juga boleh dilakukan secara dalam talian ataupun hadir terus ke cawangan LHDNM Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Namun menjelang tahun 2022, inisiatif bantuan tunai langsung akan ditambah baik. Kerajaan akan memperkenalkan bantuan keluarga Malaysia iaitu BKM dengan beberapa pembaharuan supaya kumpulan yang benar-benar terkesan akan diberi lebih tumpuan. Untuk tahun 2022 ini, BKM akan menyalurkan bantuan iaitu sebanyak RM2,000 kepada isi rumah yang mempunyai 3 orang anak ataupun lebih yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Tetapi bukan itu saja bantuan yang kerajaan salurkan kepada ekonomi rakyat demi membantu pemulihan ekonomi. Banyak lagi jenis bantuan seperti bantuan rumah mampu milik, duit bantuan sekolah, bantuan kerajaan untuk pelajar pengajian tinggi seperti yang kita dapat e-belia tu. Dan baru-baru ini Malaysia dilanda banjir yang boleh dikatakan teruk di beberapa buah negeri. Jadi kerajaan juga ada memberi bantuan tunai kepada mangsa banjir. Dan sebenarnya banyak lagi jenis bantuan yang disalurkan oleh kerajaan kepada rakyat Malaysia. Tiba kita di penghujung pembentangan ini, apa yang dapat kami simpulkan adalah kita sendiri lihat pelemahan ekonomi yang seiring akibat COVID-19 telah mendorong langkah agresif pihak kerajaan dunia lebih-lebih lagi di Malaysia. Walaupun Malaysia pada mulanya merasakan negara bakal menyaksikan prospek pemulihan pada akhir 2020, namun harapan itu terbantut seketika ekoran kemunculan varian baharu berbahaya COVID-19 dari semasa ke semasa, daripada varian Delta hinggalah kepada Lambda dan yang terkini pula varian Omicron. Selain daripada langkah kecekapan untuk memperkuat sektor kesihatan, pihak kerajaan juga terpanggil untuk mengalihkan tumpuan mengatasi cengkaman kemerosotan ekonomi dengan menggerakkan berbagai inisiatif-inisiatif seperti yang telah kami sebutkan sebentar tadi, sama ada dari aspek ekonomi negara maupun ekonomi rakyat. Sungguh pun begitu, berpeganglah kita pada ibrah yang terkandung dalam ayat 32 surah Al-Qalam yang bermaksud, mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan daripada Tuhan kita. Oleh itu, berdasarkan ayat ini, setelah kita melakukan pelbagai usaha, berserahlah kita kepada Allah yang Maha Esa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.